Okay, so kita pergi kepada satu rumus baru lagi yang dipanggil sebagai MPR. Okay, apa maksud MPR ini Okay, kalau kamu tengok semasa hari untuk kamu hari Isnin, okay, waktu cikgu ajar petua pendarapan contoh C dan contoh D. Waktu contoh C, cikgu bagi perkataan COVID, cikgu suruh awak susun semua. Cikgu suruh semua susun semua dan tak boleh ulang. So waktu tu awak buat 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan semalam kita sudah belajar sebenarnya ini cikgu boleh simple aja tulis saja 5 factorial. Saya tak payah buat panjang-panjang, cikgu buat 5 factorial, tekan kalkulator dapat jawapan. Dan sekarang cikgu nak tengok ialah contoh D. Contoh D dengan contoh C, apa bezanya? Contoh D dengan C, apa bezanya? Damia, apa bezanya? Tanpa ulangan, dia juga tanpa ulangan. Kalau tengok perkataan, dia COVID, saya pun COVID. Tapi apa perbezaan dia? Semua huruf dengan 3 huruf. Ya. Okay. Satu ialah semua huruf. Satu ialah semua huruf. Satu sebahagian sahaja. Contohnya ada 5 huruf, cikgu minta 3 huruf. So bila soalan tanya semua huruf, kita boleh gunakan N factorial lah, apa yang kita belajar semalam. Tapi bila soalan minta 3 huruf, kita tak boleh buat N factorial macam semalam lah. Sebab kalau kamu tengok waktu buat petua pendarapan, aku tengok benda ini tak sampai 1, tempat ini sampai 3 je sebab berhenti. So kita tidak gunakan M factorial, tapi kita akan gunakan MPR. Kita akan gunakan MPR. N itu ialah apa? N itu ialah sekarang cikgu bagi awak berapa huruf. Kalau contoh ini, cikgu bagi awak berapa huruf. Contoh di sini, cikgu bagi awak 5 huruf. Cikgu bagi awak 5 huruf. Lepas itu, R itu ialah apa? R itu ialah berapa awak nak ambil. Contoh soalan ni, awak hanya nak 3 huruf. So, kita tulis 3 di sini. So, untuk ini 5 kali 4 kali 3, kita boleh tulis singkatan dia 5P3. Dan sekali lagi, cuba cari dalam kalkulator, ada simbol MPR. Cari simbol ini. MPR dalam kalkulator kamu. Okay? Cikgu punya di kawasan ini. Kalau kalkulator warna hitam di sini. Putih cikgu tak pasti. Kalkulator putih cikgu tak mana pergilah. Nampak dia? Tapi dia warna oranye. So warna oranye awak fahamlah kan kena pakai shift. So cara awak tekan awak tekan 5, baru tekan button MPR itu, lepas tu awak tekan 3. Cuba awak tekan. Boleh tak awak dapat 60? Dapat. Dapat, teacher. Dapat. Ya, kalau dapat So di sini so kita akan gunakan rumus MPR bila sekarang soalan bagi kita lebih banyak daripada yang dikendaki. Maksudnya contohnya ini dia bagi 5 tapi dia nak 3 saja. Maksudnya kita hanya ambil sebahagian. Kita akan gunakan N factorial kalau kita gunakan semua. Dia bagi 5, kita pakai 5. Pakai ke semua yang ada. Tapi rumus MPR ini kalau awak nak pakai untuk bahagian C pun boleh. Cikgu boleh pakai untuk bahagian C juga. MPR. Ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Nak berapa? Nak susun berapa? Nak susun semua. Maksudnya nak susun ke-5 yang ada. Boleh. Kamu pun boleh tulis 5P5. Cuba tekan kalkulator. 5P5 boleh dapat tak? 120. Dapat. Boleh So, itu pun sebabnya kalau kamu tengok, cikgu terlupa, cikgu terpadan cikgu punya nota. Kalau kamu tengok dalam muka surat 2 dalam nota kamu, awak nampak cikgu tulis di situ. N factorial sama dengan MPN. Sebenarnya itu maksudnya lah. 5 factorial sama dengan 5P5. Boleh? So, bila kita nak susun semua barang terulang kepada kamu, kamu boleh pakai simbol factorial, kamu boleh pakai simbol P. Kalau pakai factorial satu nombor aja lah 5 factorial. Kalau kamu pakai simbol P, aku kena beritahu lah N ialah 5, R juga 5.
Kalau 5 objek diberilah. Kalau 5 objek yang diberi. Okay. So itu tentang apa maksudnya MPR. Dan MPR ini boleh dikaitkan dengan faktorial dengan cara ini. Okay, dengan cara ini. Okay, kalau kamu tengok tadi. Tadi kan, yang atas ini 543. Yang bawah ini 543. 2 ini kita tak nak kan? 2 ini kita tak nak. 2 ini datang dari mana? Ambil daripada nombor ini, nombor A kita tolak 1. Sorry, A tolak 1. Ataupun ambil nombor ini, tolak ini, akan dapat ini. So itu tatanya rumus ni. Rumus ini dipekarkan dalam exam. M factorial punya tak dipekarkan, tapi ini dipekarkan dalam exam. Ini dipekarkan dalam exam. So kalau soalan nanti keluar juga bunyi ini, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi ini. Awak boleh cari dalam senarai rumus, apakah itu rumus MPR, lepas tu buat ya. Okay. So kita tengok ini ya. 5P4. Okay. 5P4. So kalau dia kata tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya awak tak boleh tekan kalkulator pakai simbol faktorial ataupun pakai simbol MPR itu. Nak tekan darab tanpa tolak yang biasa saja. Ataupun senang fikir, kalau saya ada kalkulator biasa, pakai kalkulator biasa boleh. Pakai kalkulator saintifik tak boleh. Okay. So bila cikgu tanya apakah itu 5P4, so kita pakai rumus saja. Kita pakai rumus. So N kita ialah 5. So kamu tulis 5 faktorial. Okay. Bawah tu N tolak A. N kalau ikut kamu ni, N kamu ialah 5. A kamu ialah 4. Macam inilah. Okay. So kalau ikut semalam, kalau kamu kita boleh buat ini 5 faktorial. Yang ini 5 tolak 4 ialah 1 faktorial. Okay. So maksudnya ialah kalau 5 faktorial maksudnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial ialah apa? 1 saja. Tak payah darab apalah sebab dia tak perlu tak payah darab, dia pun sudah jadi 1. Okay, lepas tu awak kira, awak dapatlah jawapan 120 kalau tak silap saya. Betul kan 120? Betul. Okay. Satu ialah awak buat manual. Tapi kalau nak cek sendiri buat betul salah, awak boleh terus tekan kalkulator ini tengok betul ke salah. Okay, cikgu minta seorang tolong cikgu buat ini. 10P8. Okay. Siapa ni? Akhir 10P8. Kalau ikut rumus, apa maksudnya? Atas ialah N 10 faktorial. Okey, bawah 10 tolak 8 faktorial. Okey, sambung. Okey, sambung. 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Bawah? Tekan dengan 2 darab 1. Okey, bawah itu sebenarnya ialah 2 faktorial saja So 2 darab 1. So lepas tu? Saya tekan kalkulator. Ya. Sampai sini awak sudah boleh tekan kalkulator Hanya kalau siapa nampak sebenarnya ini boleh potong dululah. Okey. Tapi kalau awak tak potong, awak terus tekan kalkulator pun tak ada masalah. Jawapan? 1814400. Kejap. Terlalu besar. 18 1 Okey. 4400. 400. 4400. Ini, macam ni. Okey. So nak tahu sendiri betul salah, kamu terus tekan saja 10P8. Boleh tak dapat angka macam ini? Boleh. Okey. So itu dia. Hanya boleh tekan untuk semak jawapan. Sebab soalan ni kata tanpa gunakan kalkulator. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Soalan ini, soalan 2 ini, kalau keluar dalam exam, kita nak tekan kalkulator tak boleh lah. Kecuali awak nak cuba nasib. Buatlah 5P2, 6P2, okay, 7P2 sampai awak jumpa 20. Okay, sampai awak jumpa 20. Tapi cikgu nak buat cara sepatutnya lah. Cara sepatutnya. Sebab kita perlu tunjukkan kaedah dia. Okay, so bila cikgu tanya MP2, kalau ikut rumus, dia jadi apa?
Bakis? Dia teacher. MP2 kalau ikut rumus atas ialah apa? Atas. Kita punya rumus macam ini kan? So, atas ialah Tahu. N. N. Atas tu N. N lah. Dia tak bagi nilai lah. Tak, awak tak payah risau cikgu macam mana. Dia memang tak bagi. Kalau kamu tengok di situ, kan dia bagi cari nilai N. Memang tak tahu. Kalau tahu, saya tak payah buat. Okey, bawah. Bawah yang kurungan N tolak 2. Okay. Ini sama dengan 20. Okey. So, lepas tu kamu ingat tak semalam cikgu bila ajar faktorial, cikgu ajar cara shortcut punya. Maksudnya contohnya tadi, 10 ini yang ini tadi kan. 10 faktorial bagi 2 faktorial. Semalam kan cikgu ajar kamu, sebenarnya tak payah buat sampai 1. Awak boleh buat sampai 2 lepas tu berhenti. Tapi nak buat sampai habis pun boleh. Okey. Tapi untuk soalan 2 ni kita akan pakai teknik itu. Kita kena berhentilah. So, cikgu tanya awak, N dengan N tolak 2. Agaknya mana satu nilai lebih kecil N lebih kecil kan N tolak 2 lebih kecil? N tolak 2. N tolak 2. Walaupun saya tak tahu nilai dia berapa, tapi sangat pasti dia mesti satu nilai yang lebih kecil. Okay. So, apa yang saya akan buat, maksud M faktorial ialah N, lepas tu darab dengan, kalau 10 kita tulis 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kalau N, 10 macam mana jadi 9? Apa dia? 10 kena, macam mana dapat 9 lepas tu? Apa yang awak buat? Tanpa tolak darab pagi, 10 nak jadi 9. Tolak 1. Tolak 1 kan? So kalau sekarang N, tolak 1? N tolak 1. Tak apa. N tolak 1 tak apa. N tolak 1 lah. N tolak 1 tak dapat ringkaskan. Okay. Lepas tu, macam mana dapat lapang ini? Awak tolak 1 lagi kan? So, N tolak 1, tolak 1? N tolak 1, tolak 1. Faham tak? Okay, awak tengok atas sini ya. 10 nak pergi 9, awak tolak 1. Kemudian tolak 1 lagi, awak dapat 8 kan? So, sekarang keadaan yang sama. Kalau N, saya tolak 1, saya dapat M tolak 1. Lepas tu kalau tolak 1 lagi? N tolak 1 lah. M tolak 1, tolak 1. N tolak 1, tolak 1. N tolak 2. N tolak 2. Kalau cikgu suruh sambung buat lagi? N tolak 3. N tolak 3, N tolak 4 dan seterusnya lah. Tapi cikgu akan berhenti di sini. Tahu kenapa? Tak tahu. Sebab sama dengan bawah. Oh, sama bawah. Okey. Macam semalam kan bila cikgu tanya soalan 6 faktorial bagi 4 faktorial. So untuk 6 ini kita buat 6, 5 sampai 4 kita berhenti. Kenapa? Sebab kita sampai 4 kita berhenti sebab nanti kita nak potong. Hanya bezanya kalau semalam bila keadaan macam ini awak nak buat habis pun tak apa. Sebab cikgu pakai nombor. 4 kalau buat habis, 4 kali 3 kali 2 kali 1 habislah ceritanya. Tapi kalau sekarang cikgu pakai N. Nak tulis macam mana? N tolak 2, N tolak 3, N tolak 4, N tolak 5 sampai bila dia nak jadi 1. So nak tak nak kita kena pakai teknik shortcut ini supaya kita boleh berhenti, boleh potong. Kalau tidak tak tahu bila nak berhenti, bila nak potong. Okay. So sama dengan 20. Okey. Sambung lagi? N tolak 2 tu boleh potong. So sekarang kita boleh potong ini. So selepas potong apa yang awak dapat? Kejap, cikgu hantar ke bawah kejap. Okay, lepas ni. Sekarang apa yang ada di sebelah kiri? Apa? Di sini ialah 20. Sebelah sini? Sebelah kiri? N kuasa 2 tolak N kuasa 2 tolak N. Okay, boleh? Kamu kembangkan N kuasa 2 tolak
N. Okey, sambung. Sambung. Selesaikan ini. Sebab soalan tanya apakah nilai N. Ini ialah apa? N kuasa 2 tolak N sama dengan 20. Kuadratik. Dia ialah kuadratif. So itu yang cikgu kata kuadratif ialah satu kemahiran asas. Kan kita tengah buat pilih atur, tiba-tiba kuadratif keluar. Dan dia tak akan cakap pun ini ialah kuadratif. So kamu bila awak sendiri perasan saja ini ialah kuadratif, awak tahu nak buat apa? Dalam kalkulator. Tak boleh masuk kalkulator lagi. Nak masuk kalkulator syaratnya sebelah kanan mesti kosong. So kita buat satu langkah lagi iaitu 20 tu ke kiri. okey, so dapat apa? N kuasa 2 tolak N Tu tolak 20. tolak 20. Sekarang baru keluarkan kalkulator, tekan. Okey, cuba tekan kejap. N sama dengan 5. N 5. sama dengan negatif 4. Okey, dan jangan lupa tipu dengan pemfaktoran. N tolak 5, N tambah 4. Okay. Lepas tipu dengan pemfaktoran, pastikan ini darab ini boleh keluar ini. Kalau tidak boleh keluar itu maksudnya apa yang awak buat itu tak lengkap lagi ya. Ini benda yang bahagian kuadratik yang cikgu selalu ingatkan Okey, sekarang kalau kamu tengok soalan ini, soalan tanya apakah nilai N. Sekarang awak dapat dua jawapan. Adakah awak nak terima kedua-dua jawapan ini? Tak, satu je. Mana satu nak terima? Mana? Okey, awak kata nak terima satu kan? So mana satu awak nak ambil, mana satu awak nak abaikan? Yang negatif 4 tu abaikan. Yang negatif 4 itu abaikan. Kenapa? Kalau kamu faham, soalan MPR, soalan M faktorial, kita tengah susun barang. Okay, kita boleh susun 5 barang. Bolehkah awak susun negatif 4 barang? Tak boleh. Okay, bos kamu kata, tolong susunkan negatif 4 barang ni. Apa maksudnya negatif 4 barang ni? Benda itu wujud ke tak wujud? Okay. Tapi kalau dia kata susun 5 barang ni, itulah 5 benda. Cikgu, kita pun pergilah susun supaya bagi dia cantik ke apa-apalah. So, sebab cerita M factorial MPI ni kita tengah susun barang. Dan bila melibatkan benda-benda, barang-barang, huruf, nombor, orang, macam kita apa yang kita buat sebelum ini huruf, nombor, orang, makna, apa-apalah, benda ini mesti merupakan integer dan mesti positif ataupun paling kurang kosong, iaitu tak ada benda. Macam mana dia tak mungkin keluar negatif. So tengok ini soalan ini, walaupun kita ikut pengiraan ada dua jawapan, tapi kita hanya terima jawapan positif saja, iaitu N sama dengan 5. Boleh So itu untuk MPR punya pengiraan. Okey, sekarang kita nak tengok bila nak pakai ini. So kalau untuk soalan pencerita dengan MPR ni, kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis di sini hampir serupa macam semalam, tanpa ulangan, tanpa ulangan, tanpa ulangan, dan sama juga rumus pertama kalau dia dalam keadaan baris. Rumus kedua bila dia dalam bulatan, dan susunan mementingkan arah, maksudnya biasanya cerita meja lah, cerita meja. Lepas itu yang rumus ketiga juga merupakan bulatan dan tidak melibatkan arah, contohnya rantai. Serupa macam semalam. Hanya beza di sini ialah kalau kamu tengok soalan ini, dalam soalan ini dia tidak susung semua. Dia tidak susung semua. Sorry, ini cikgu silap Ini cikgu silap kamu tukar sikit. Sorry, rumus saya salah. Kamu masukkan, sorry. Cikgu copy and paste rupa edit. Mana ni? Tolong betulkan nota kamu. Cikgu copy and paste dan melakukan ke mana mouse saya? Mana mouse saya? Okey, kejap. Tolong betulkan rumus kamu. Sini kamu tulis kamu tu kejap mana bagi. Sorry. Sorry pusingkan kamu. Peningkan kamu. Mana? Okey ini. Kamu tulis
susun A objek daripada N objek, bukan semua. Sorry ya, betulkan nota cikgu. Susun A objek daripada N objek. Sorry ya. Okay. So kalau kamu tengok di sini so beza apa yang kita belajar semalam dengan apa yang kita belajar hari ini ialah semalam kita susun semua. Hari ini kita susun sebahagian. Kita susun sebahagian. Yang lain tu awak akan nampak serupa. Okay, yang lain tu awak nampak serupa ceritanya. Semua juga tak boleh ulang. Okay, dan rumus pertama kalau dia sebaris. Kalau rumus dua dia dalam bulatan tapi arah penting. Biasanya cerita major. Rumus 3, dia dalam arah bulatan juga, arah tak penting. Biasanya contohnya melibatkan rantai. Rumus 4 tak wujud. Okay. Cikgu tidak boleh tanya rumus keempat. Maksudnya cikgu tak mungkin tanya awak ada berapa cara nak susunkan sesuatu objek daripada N objek tapi dalam itu ada objek secaman. Sebab nanti akan jadi masalah yang objek secaman itu semua ambil ke sebahagian ambil. So itu tak ada dalam perbincangan kita. So untuk ambil sebahagian punya, cikgu tak mungkin tanya awak dalam itu ada objek secaman punya. Dan kalau kamu tengok rumus hampir sama macam semalam. Hanya beza di sini. Okay, cikgu edit sikit untuk kamu tengok. Ini bukan rumus salah. Cikgu nak bandingkan. Kalau semalam ini ialah MPN ataupun M factorial. Yang ini ialah ataupun cikgu pakai semalam yang awak biasa punya lah. Ini ialah N factorial, ini ialah M factorial bagi A, ini ialah M factorial, M factorial bagi A, ya. Ini ialah cikgu pun sudah confuse rumus. Ya, N factorial bagi N, yang ini ialah, cikgu ada dua kan, satu ialah N tolak 1 factorial. Dan bila sini cikgu bagi kamu N tolak 1 factorial bagi A. Kalau cikgu masuk balik ini dengan ini, cikgu akan dapat M factorial bahagi 2A. Ini yang kita belajar semalam. M factorial, ini yang rumus kedua, ini yang rumus ketiga. Tapi rumus, cikgu salah tulis apa lagi? Ayah, N tolak 1 lupa tulis. Kejap. Ini yang semalam punya. Nanti. Cikgu silap tulis. N tolak 1 factorial. Tak ada. Kalau cikgu tulis tolak 1 tidak ada A. Kalau cikgu tulis N ada A. Okay, ini. Kalau cikgu masukkan rumus ini ke bawah, maka cikgu dapat inilah. Walaupun semalam cikgu tak bagi ini. Tapi memang kita lebih suka pakai ini semalam punya. Okay. So sekarang sampai hari ini sama je. Hanya bezanya ialah N factorial tukar kepada MPR. M factorial tukar kepada MPR. M factorial tukar kepada MPR. Bawah sama, kamu tengok. Yang ini cikgu tak pakai ini, cikgu pakai ini. M factorial tukar kepada MPR. Bawah sama. Boleh ya? So sebenarnya rumus apa yang hari ini sama dengan semalam, hanya dia ubahkan semua M factorial itu kepada MPR. Dan rumus ini awak kena hafal sendiri. Tidak dipekarkan dalam exam. Okay ya? So kita tengok contoh pertama. Di sini ada rumus 1, 2, 3. So awak kena kaji dululah. Sekarang dia jatuh di mana. So kalau kamu tengok soalan ini, okay, tanpa ulangan. Tanpa ulangan. Okay. Dia nak susun 5 daripada perkataan pandemik. So adakah kita susun semua huruf? Cikgu cari orang. Amirul. Ya, teacher. Okey. Adakah cikgu susun semua huruf? Cikgu besarkan. Ada dalam modul kamu sorry. Ataupun awak baca awak punya modul kejap.
Okey, ini maksimum cikgu boleh lah. Okey, adakah cikgu susun sebuah huruf, Amirul? Susun semua huruf. Pentamid ada berapa huruf? Ada 8. Ada 8. Sekarang kalau awak susun 5, adakah awak susun semua huruf? Awak ambil sebahagian saja kan? Daripada 8 huruf, awak hanya ambil 5. Okey. So, cikgu akan gunakan rumus apa? 1, 2, 3. 1. Okey. So, macam nak tulis? 8 P 5. Okey. 8 P 5. So, lepas tu awak boleh keluar kalkulator, tekan. Okey, Amirul tekan. Yang lain tu tolong check Takut Amirul salah tekan. Okey, Amirul tekan 8 P 5. 6,720. Sorry. 6,720. 20. Orang lain dapat jawapan sama? Pakis jawapan sama tak? Sama teacher, sama. Orang lain? Sama Okey, boleh Okey, kita sekarang pergi kepada soalan B. Cikgu turun ke bawah Okey, soalan B. Ada 8 orang ahli jawatan kuasa Persatuan Matematik dicalonkan untuk pegang jawatan Presiden, Naib Presiden dan Setiausaha. Okey. So, semua ada 8 orang. Tapi yang akan diambil berapa orang? Idea yang diambil berapa orang? Hello? Hello, okay, untuk soalan B ni, kita ada 8 orang ahli. Berapa orang akan dipilih untuk pegang jawatan? 3. 3. So, kadang-kadang soalan ini tidak direct kepada kita. Dia akan tersembunyi sikit. Kejap. Hello? 我等下再跟你讲我在上课。什么东西？我不知道，我要猜才知道。Okay, sorry okay, balik ke sini. So, di sini maksudnya kita pun tak ambil semua lah. Daripada 8 orang, kita hanya ambil 3 orang. So, siapa ni? Idea. So, macam mana nak buat? 8 P 3. Okay. So, jawapan, sama dengan tadi ke? Tak letak sama. Okay, jawapan? 336. 36 aja. 336. 336, sorry. Okay, 336. Betul ke jawapan? Siapa sudah tepat, siapa cakap? Betul, teacher. Okay. Kita pergi pada contoh 2. Okay, ada 10 orang nak makan sekarang. Tapi dalam restoran itu hanya terdapat meja yang boleh memuatkan 8 orang. Maksudnya taklah semua orang boleh duduk lah. Hanya 8 orang saja boleh duduk. So dia kata ada berapa cara perlainan untuk mereka duduk di meja tersebut. Sorry, cikgu sekali lagi kena tulis meja bulat Kamu tambah ayat dia. Okay? Cikgu mesti cakap meja bulat sebab meja boleh tak bulat Okay. Meja bulat yang boleh memuatkan 8 orang. Ada berapa cara perlainan untuk mereka duduk di meja tersebut? Okay. So, siapa next? Afiq? Itu cikgu nak pakai rumus mana? Rumus 2. Rumus 2 sebab meja bulat. Meja bulat. So, macam mana? 10 I 8. Bagi 8. Bagi 8. Okey, kira jawapan? RM226,800. 226,800. Orang lain sama tak? Sama. Sama teacher. Boleh? Okey, contoh 3. Jadi ada 12 putih manik pelbagai warna tapi dia gunakan 8 saja untuk jadikan satu rantai. Ada berapa cara untuk membentukkan rantai tersebut? Faris? Ini rumus apa nak pakai? Faris? Faris? Nabil? Rumus 3. Okey.
Okey, rumus 3. So macam mana? P 8 per 2 dalam kurungan 8. Dia kira 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 4, 0, 0. 7, 4, 0, 0. Orang lain sama tak? Sama cikgu. Okay. So boleh. So soalan jenis ini yang pentingnya awak kena tahu dia jatuh dalam situasi yang mana satu. Lulus, bulatan ada dua, satu ikut arah penting, satu arah tak penting. Sebenarnya cikgu pun tanya, contoh yang cikgu pernah nampak yang arah penting punya ialah soalan cerita major. Arah tak penting soalan cerita rantai. Yang lain tu cikgu tak nampak lagi. Saya pun tak tahu. Mungkin dalam SPN dia akan keluar cerita lain. Tapi yang pentingnya rumus 2 maksudnya penting ini boleh lihat dari satu arah aja. Okay? Macam kalau meja lihat dari atas, tak ada orang tengok dari bawah. Tapi kalau rantai kita tak kisah, benda itu boleh pusing. So itu maksudnya ada arah dengan tak ada arah. Dan kamu bezakan hari ini dengan semalam ialah kalau hari ini kita ambil sebahagian. Kalau semalam kita ambil semua. Itu beza antara mereka lah. Sebab rumus ada banyak kan. So kamu kena tahu situasi mana perlu dilakukan. So latihan untuk hari ini ialah latihan latihan 4.1.3. Semua ada 7 soalan. Semua ada 7 soalan dan kamu cuba buat ya. Okey, masa masih ada 5 minit. Kejap, cikgu tutup record dulu.